رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرع وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita marilah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan limpah kurnia-Nya dan juga nikmat yang memberi kepada kita dan lain-lain lagi daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberi kepada kita. Bukan hanya sahaja nikmat yang Allah Taala memberi kepada kita, tetapi dengan hidayat, dengan rahmat Allah, dengan taufik dan juga as-sabat dan juga ilmu dan juga amal salih yang memberi peluang kepada kita untuk kita ada masa nak mari dengar dan juga mencari ilmu daripada ajaran-ajaran Allah dan juga Rasulnya. Maka banyaklah kita membasahkan lidah kita, menggerakkan lidah kita dengan kita banyak bersyukur dengan syukur kita dengan qauli, dengan perkataan kita dan juga fi'li perbuatan kita. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita adalah hamba yang sentiasa suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita jumpa sekali lagi mengenai dengan ruangan kita Walak Hadis, raikan kita Walak Hadis yang mana dah lamalah kita tak jumpa kerana dengan upasak ataupun banyak-banyak panha yang kita tidak peluang untuk nak jumpa. 2 minggu kita tak jumpa, sama ada dengan cubaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi cubaan itu kepada setengah saudara kita, sama ada di kawasan kita Taning, Jalan, Naratiwak, setengah kawasan dan juga tempat yang atas di sana Patalung, Terang dan juga Nakhon. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita dalam cubaan itu, nescaya kita akan jadi hamba Allah Ta'ala yang akan dapat balasan dan juga ganjaran yang banyak. Kerana Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada satu orang hamba yang bersabar kerana Allah dengan ganjaran ataupun pahala yang kita tak boleh nak bilaikannya. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang telah pertolongan, sama ada di bidang harta, pertolongan di mengata dari segi tubuh kita. Kerana ini adalah satu kerja kita sebagai orang Islam yang mukmin beriman kepada Allah SWT. Apabila kita tengok saudara kita di mana tempat mereka dapat kesusahan, maka kita terus gerak untuk nak tolong mereka. Ini adalah satu amalan yang kita turut satu sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah bersabda dalam satu hadis, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala sentiasa bersama hamba Allah Ta'ala yang mereka tolong hamba Allah SWT yang lain.
Kerana satu jalan yang kita sebagai hamba Allah Ta'ala, apabila kita nak satu pertolongan daripada Allah, maka kita tolonglah hamba Allah Ta'ala yang lain. Kita tolong saudara kita yang lain. Nescaya Allah Ta'ala akan tolong kita. ผู้ใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคนนั้นจงช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเขา kita nak satu pertolongan, sama ada dalam segi mana, kita banyak tolong saudara kita. Sekadar kita mampu, fattakullah mastata'tum, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita juga. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama ruangan ataupun raikan wala hadis yang kita nak mari dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada halaqah-halaqah yang dulu ataupun perjumpaan kita yang lalu, kita dah membacakan hadis mengenai dengan golongan yang mereka akan duduk di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka kita dah syarah, kita dah dengar, kita dah kenal siapa mereka yang akan duduk di bawah teduhan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sama ada daripada hadis 7 golongan yang Rasulullah SAW sabda, dan juga hadis-hadis yang lain lagi yang sahih yang kita dah memberitahu kepada saudara pendengar. InsyaAllah dengan halaqah yang baru ini, mula daripada hari ini insya-Allah kita akan baca hadis-hadis daripada kitab yang baru. Kita akan pilih kitab yang kita agak kata adalah kitab yang sangat penting dalam wong wicakan kita sebagai agama Islam kita, lebih-lebih lagi wong wicakan hadis dari segi ilmu hadis yang kita nak belajar, iaitu kitab, salah satu kitab iaitu kitab yang dinama Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Imam Nawawi. Kita kadang-kadang sedang pendengar dah dengar dah kenal gaponya kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Gapo kita kadang-kadang kita dah dengar setengah majlis yang tok guru ataupun guru kita telah ngajar majlis mana-mana. Maka insya-Allah saya bersama dengan radio Ta'awun ini, kita akan bacalah hadis-hadis yang berada di dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi. Kita akan syarah memberi pahaman kepada sedang pendengar sekadar mampu yang saya ada ilmu. Mudah-mudahan sedang pendengar akan dapat ilmu dan juga manfaat, serta sedang pendengar akan boleh nak beramal dengan ilmu-ilmu ataupun hadis-hadis yang kita akan baca daripada kitab 40 Imam An-Nawawi. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kitab Imam An-Nawawi adalah kitab sebuah yang kecil saja, yang mana Imam Nawawi ni hipung hadis 40 hadis. Sebenarnya di dalam kitab ini adanya 42 hadis, tetapi dengan orang panggil kata ulama suka nak tak nama satu-satu kitab yang dia tulis, dia hipung semenjak zaman dulu lagi, dengan 40 hadis mengenai dengan hadis daripada ilmu, 40 hadis daripada akhlak ataupun mana-mana maudhu' ataupun waqah hak mereka nak kecek. Tetapi dalam kitab ini adalah kitab yang terkenal dan masyhur, terkenal di kalangan budak-budak Arab kecil-kecil ataupun orang yang ngaji agama, dengan 40 hadis Imam An-Nawawi. Nisbah kepada Imam Nawawi kerana Imam Nawawi lah yang tulis ataupun yang himpun kitab ini. Pilih-pilih hadis yang sahih, pilih-pilih hadis yang penting, yang pilih-pilih hadis yang agak kata penting sebagai satu orang Islam, satu orang mukmin yang mesti dia kena belajar, dia kena hafal, dia kena faham hadis-hadis yang Imam Nawawi himpun dalam kitab ini. Maka insya-Allah lah kita akan belajar sama, kita akan ambil manfaat, ambil ilmu, yang mana ilmu ini, manfaat ini akan bawa kita, dapat kita nak beramal dengannya sehari semalam ataupun kecewat pacaman telakwan tirau cai ciwit, kita dapat nak beramal dengan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah ataupun kitab 40 hadis Imam Nawawi. Maka sebagai halaqah yang pertama bagi kita hari ini, kita nak mari kenal dululah. Kita tak akan nak baca lagi lah 40 hadis. Hadis yang pertama tu kita tak akan nak baca lagi, tetapi hari ini kita nak mari kenal dulu siapa Imam Nawawi. Imam An-Nawawi siapa? Mudah-mudahan apabila kita kenal tuai hak tulis kitab ni, siapa dia, nama dia, dia duduk negeri mana, mati balah mana, dia cari ilmu balah mana,
Cara dia tulis kitab hidup dia malam mana, ibadat dia malam mana, kita akan kenal dia secara banyak. Mudah-mudahan apabila kita tengok kitab dia, baca kitab dia, kita akan ingat kepada dia. Oh, kitab Imam Nawawi ini, ya ning yang tulis, yang kita sedang dengar, yang kita akan nak dengar pada halaqah yang pertama pada hari ini, iaitu sirah ataupun perawat Imam Nawawi sebagai orang yang tulis kitab Arba'in Nawawiyah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka ngaji hadis adalah satu perkara yang penting bagi kita. Kita dah kecek banyak-banyak halaqah dah. Maka setengah kita, orang kita, zaman kita sekarang, zaman yang banyak dengan fitnah yang banyak lah. Fitnah sama ada di kalangan pemuda, syabab, wairun. Fitnah yang ada di sangkum, dalam sangkum, sama ada di kalangan orang-orang tua diri pun. Maka kita tidak akan selamat daripada fitnah itu, melainkan kita banyak mempelajari, berpegang dengan Alkitab dan juga As-Sunnah. Kerana Nabi kata tidak akan sesat sampai bila-bila apa kita pegang dengan kitab dan juga sunnah Rasulullah. Kita belajarkan dua-dua ini, kita beramalkan dengan dua-dua ini, kita tak akan sesat sampai bila-bila, walaupun kita jumpa ataupun hidup semasa yang banyak dengan fitnah. Kita akan tak sesat insya-Allah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau kita pergi rajak ataupun baca sirah-sirah perawat ataupun dalam kitab yang kecek mengenai dengan perawat Imam Nawawi. Satu orang ulama yang masyhur, Al-Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi ni seorang tokoh ulama yang hebatlah dalam agama Islam, yang mana kitab dia yang terkenal iaitu kitab yang dia tulis himpun mengenai dengan sirah ataupun sejarah ulama-ulama Islam. Yang nama kitab itu Siyaru A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi ni dia mati pada tahun 748. Kita sekarang 1439. 700 tahun dulu lah lagi. Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi dia tulis satu kitab untuk nak mengita bantuk royak perawat ulama seorang-seorang ataupun imam-imam yang hebat dalam agama Islam semenjak tabi'in, semua 300 tahun pertama lagi sampai kepada dia nak mati lagi. Dia kata Al-Imam Syekhul Islam, dia kata dia gelaran kepada Imam Nawawi bahawasa Imam Nawawi adalah satu orang imam, imam yang hebat. Syekhul Islam iaitu syekh ataupun orang yang ada ilmu. Syekh di sini bukan orang atau orang tua. Tetapi orang atau orang tua di segi ilmu. Masuk di segi ilmu, Syekhul Islam. Syekhul Islam. Nama yang sebenar gapo Imam Nawawi? Siapa Imam Nawawi? Nama sebenar nama gapo? Kenal dengan Imam Nawawi. Kita nak mai kenal. An-Nawawi itu dia datang daripada mana? Mari daripada mana? Sebab gapo orang panggil An-Nawawi? Nama yang sebenar iaitu yang nama Yahya bin Sharaf Al-Murri. Nama yang sebenarnya nama Yahya. Bapa dia Sharaf. Dia nama Yahya bin Sharaf. Seperti kita lah Muhammad bin Ismail, tetapi nama yang sebenar iaitu Yahya bin Sharaf Al-Murri Abu Zakaria. Orang panggil kunyah kepada dia ni Abu Zakaria. Imam Nawawi adalah satu orang ulama yang hebat di bidang ilmu agama. Tetapi satu perkara yang di kalangan awam berusaha tahu kata Imam Nawawi ni, dia tidak ada anak. Dia tidak kahwin, dia tidak nikah, dia tidak anak. Tetapi sebab apa dia ada gelaran yang orang gelar kepada dia iaitu Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Sedangkan dia tidak ada anak, dia tidak ada keluarga, dia tidak beristeri. Tapi orang panggil dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini adalah salah satu sunnah kepada kita. Salah satu sunnah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kali jalan sama dengan Anas bin Malik.
Dan juga nampak satu orang budak, duk main dengan burung. Duk main dengan burung, Nabi kata balas mana? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hei bapa Umair, Aba Umair, royak ke budak tu, panggil ke budak tu. Bukan budak yang duk main dengan burung tu, belum ada anak lagi, tidak beristeri, tidak ada anak. Tetapi Nabi panggil dengan Abu, ya Abu Umair ataupun Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Duk main dengan burung, Nughair burung. Nughair atau dalam hadis ni, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dia baca hadis ni. Pada satu kali dia berziarah kepada rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad. Dan juga Imam Ahmad ni diriwayat kepada keluarga dia, anak tina dia, isteri dia semua. Kata Imam Syafi'i ni adalah seorang tok guru yang hebat, yang ilmu banyak, yang suka beribadat pada waktu malam. Maka pada malam itu selepas dia makan nasi syahadah, Imam Ahmad masuk tidur sama keluarga dia. Imam Syafi'i, Imam Ahmad cari tepat untuk Imam Syafi'i sebagai tetamu. Tetapi anak tina kepada Imam Ahmad duk fati pitot bilik Imam Syafi'i ini tidak tutup. Tak tidur sepanjang malam. Nusuk tengok, semaya pun tak. Duduk saja-saja. Semaya pun tak. Balas mana ni Imam bapakku atau Imam Ahmad kata, Imam Syafi'i ni gini-gini juh, gini-gini suka ibadat waktu malam, main tahajud semua. Kena malam ni nampak dia duduk dia, tak ada maya, tak ada gapo, tak ada ibadat gapo sikit abuk, tak ada tidur. Lalu pada waktu pagi anak tina dia pergi ngadu, pergi royak kepada bapak dia, "Hei Imam Ahmad, hei bapakku. Malah tengok Imam Syafi'i ni tak ada buat ibadat gapo sikit abuk seperti mana kamu royak kepada kita atau suka ibadat gitu gini." Lalu Imam Ahmad ni pergi cari kepada Imam Syafi'i, tanya kepada Imam Syafi'i, sebab gapo tak tidur semalam? Dia buat gapo? Imam Syafi'i kata, aku malam tak tidur, tak ibadat dengan sebab aku baca hadis inilah, satu hadis. Hadis Anas bin Malik yang Nabi kata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Aku baca hadis ni saja, ya satu hadis saja. Daripada selepas Isya sampai subuh untuk nak tengok gapo manfaat ataupun apa faedah yang aku dapat daripada satu hadis ini. Yang mana aku dapat faedah daripada hadis ini sebanyak 70 faedah. Cek sip prayod. Orang kata ti candai rap cak hadis put ni piang buat dia tuanan. Semalam duduk dengan hadis ni saja, baca hadis ni, Nabi nak gapo? Satunya Nabi lemah-lemuk dengan budak. Tulis kata benar yang dapat daripada ini, kita mesti kena lemah lembut dengan budak. Orang tua kena lemah lembut dengan budak. Yang dua, Nabi panggil kepada budak dengan Abu, dengan Abah. Walau orang tina ni ummu lah. Kalau anak pertama kita nama Muhammad, Ummu Muhammad. Walau anak tina kita yang pertama dia anak tina, Ummu Laila. Macam-macam lah ikut kita nak abuh pergi. Tu nama anak kita. Maka Imam Syafi'i tengok hadis ni, satu hadis saja dapat faedah 70 faedah. Salah satunya sunat bagi orang yang tak ada anak, bagi orang yang belum kahwin lagi, nak panggil dengan abu depan. Misalnya saya belum kahwin, belum ada anak lagi. Tetapi saya suka satu nama yang mana pada masa depan saya ada anak, saya nak letak nama dia kata Musaffa. Maka kita boleh nak panggil lah Abu Musaffa. Kalau isteri kita ataupun retina yang belum kahwin lagi, belum ada anak lagi, Ummu Musaffa. Ini adalah salah satu sunnah yang apabila kita buat benda seperti ini, kita akan dapat pahala. Kerana ini adalah sunnah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kahwin dengan Nabi, hidup dengan Nabi, sepanjang hidup tidak ada anak. Tetapi satu gelar yang orang panggil kepada dia, iaitu Ummu Abdillah, mak kepada Abdillah. Bahkan dia tidak ada anak, dia kahwin dengan Nabi, tapi dia tidak anak, tapi orang panggil dia Ummu Abdillah. Ini nak atas sunnah, satu sunnah yang kita galak lah bagi kita
untuk kita mengadakan kunyah ataupun gelaran seperti ini. Imam Nawawi pun seperti ini juga, iaitu Abu Zakaria. Hadis tadi ya Aba Umair tadi ni duduk dalam kitab Sahihul Bukhari. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi, An-Nawawi mari daripada mana? Imam Nawawi ataupun di nama sungguh dia kata Yahya bin Sharaf. Dia asal daripada kampung Nawa. Nawa. Satu kampung di negeri Syam. Yang mana kampung itu nama Nawa. Kampung ini duduk, kalau kita kira mudah-mudah ni, duduk dalam cangwak yang namakan Huran. Cangwak Huran. Yang mana cangwak ini duduk belah selatan. Tang Pak Tai Kong, ประเทศ Syam หรือประเทศ Syria ในปัจจุบัน. Makna kata Imam Nawawi berasal dia daripada negeri Syria yang sedang berlaku muskilah ataupun masalah pada sekarang. Imam Nawawi daripada kampung yang nama Nawa, yang mana Nawa itu daripada tempat yang nama Huran. Dan Huran ini ataupun cangwak ini, kawasan ini terletak di belah tang Pak Tai, belah selatan negeri Syam pada sekarang. Dia wafat pada tahun 631. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Dengan sebab inilah Nawa An-Nawawi, Nawawi. Imam Nawawi yang kita panggil itu nisbah ataupun angin kepada nama kampung dia. Yang mana nama kampung dia itu nama Nawa. Disebabkan kita panggil An-Nawawi. Seperti kita lah, seperti sedang pendengar yang berada di kampung Bapu. Kita lahir, kita wanak di kampung Bapu. Apabila kita nak nisbah dengan bahasa Arab yang Arab guna ni, iaitu Al-Bapuwi. Kita misalnya kata Muhammad bin Ismail Al-Bapuwi. Kalau kita terkenal sang kita wahai panggil Al-Bapuwi seperti mana orang panggil kepada Imam Nawawi, kita akan dikenal di kalangan orang yang panggil kita dengan nama Al-Bapuwi. Tetapi Imam Nawawi, orang panggil dia terkenal dengan dalam kitab dia, orang ngajar dalam majlis, orang panggil kepada dia Al-Imam An-Nawawi, nisbah kepada kampung yang dia lahir, yang dia wanak, iaitu namanya kampung Nawa. Ini riwayat salah satu orang panggil Tuan Chokdi. Pada satu tempat yang mana Allah Ta'ala takdir kepada tempat itu lahirnya satu orang ulama yang hebat. Kalau tak ada Imam Nawawi, adakah kampung Nawa akan dikenal oleh orang-orang dunia sampai kepada masa kita sekarang? Boleh jadi kalau Imam Nawawi tak ada warna daripada kampung Nawa, boleh jadi orang dunia sekarang tak kenal juga kampung Nawa. Mana tempat yang terletaknya kampung Nawa? Tetapi dengan takdir Allah Subhanahu Taala, Imam Nawawi ini warna pada tempat yang nama Nawa, menyebabkan kampung Nawa ini dikenal oleh orang-orang dalam dunia ini sampai sekarang, dan juga akan kenal kampung Nawa ini pada hari kiamat dengan sebab lahir padanya imam yang paling hebat dalam agama Islam, salah satunya iaitu Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi, dan dia mula nak cari ilmu, nak belajar. Semasa dia budak lagi. Itu atau bukan daripada Cetanarum ataupun Kuam Plak dan tolak ke daripada ibu bapa, tak. Tetapi dia semenjak budak lagi, dia suka, dia nak kepada ilmu. Daripada kan Plak dan Kong To Eng เพื่อที่จะแสวงหาความรู้รักในการที่จะแสวงหาความรู้ไม่ใช่เป็นการผลักดันจากผู้ใหญ่ไม่ใช่ Nagaya kata ini adalah nagaya kata Tuhan nak uwi kepada Imam An-Nawawi ni semenjak budak lagi kasih kepada ilmu. Kasih kepada ilmu, kasih kepada cari ilmu semenjak budak lagi. Satu alamat yang satu nagaya atau satu perkara yang nagaya kata Tuhan wi inayah. Nak wi ความสำคัญให้ความสำคัญ kepada aulia, kekasihnya. Imam Nawawi adalah salah satu daripada aulia Allah. Tuhan kasih kepada dia satu headkan istiwa, yang mana istiwa ini, headkan ini bapak dia lah orang yang lau, orang yang cerita sendiri kepada anak murid Imam Nawawi, iaitu Alauddin Ibn Al-Attar. Alauddin Ibn Al-Attar ni dia bermusafir, dia hang dia tidur sama dengan Imam Nawawi semasa berada di Damaskus yang kita kena dengar tadi.
Duk sama dengan Imam Nawawi. Alauddin Ibn Attak ni dia tahu semua mengenai gerak-geri, cara ngaji, cara ibadat Imam Nawawi. Kerana duk sama dengan Imam Nawawi sama. Semasa musafir ataupun masa-masa yang lain. Bapa dia kata semasa anak dia umur 7 tahun. Imam Nawawi umur 7 tahun. Dan juga malam itu adalah malam 27 Ramadan. Maka Imam Nawawi ni bangun. Tatkala Imam Nawawi bangun pada malam itu, bangun dan juga tiap wasa pelak. Wasa tiap pelak. Dan juga gerak bapak dia. Gerak bapak dia bangun. Bapak dia bangun, ayah dia bangun. Maka Imam Nawawi tanya kepada bapak dia. Imam Nawawi bangun dan juga tengok kepada cahaya yang ada dalam rumah dia. Salah satu bucu dari bucu rumah dia. Ya abati, hei bapakku. Hei ayahku. Ma hadha ad-daw alladhi mala ad-dar. Apa cahaya ini? Apa cahaya ini yang orang kata klum rumah kita. Cahaya yang berada yang cahaya dalam rumah kita ini. Apa cahaya ini? Malam itu pada malam 27 Ramadan. Budak umur 7 tahun bangun mari nampak kepada cahaya yang penuh dalam rumah dia. Maka bapak dia kata fa'iqaztu ummah. Aku gerak ibu dia, gerak isteri dia lah. Mak kepada Imam Nawawi. Falam nara syai'a. Maka kami lihat kepada cahaya yang mana diberitahu kepada dia, anak dia tadi tu. Tak jumpa cahaya mana-mana tempat. Tak ada kali cahaya. Seperti Imam Nawawi kata. Tetapi bapak dia tahu. Fa'araftu annaha Lailatul Qadr. Kami tahu bahawasa ini adalah Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr. Yang mana kita telah maklum, telah tahu bahawasa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kelebihan dia. Maka cerita ini, anak murid dia yang cerita, yang mana bapak dia cerita kepada anak murid dia, anak murid dia cerita kepada kita sekali lagi. Itu nak kata salah satu sanjian yang mana Allah Ta'ala nak royak. Kata Allah Ta'ala akan nak hantar salah satu budak, yang mana budak ini akan besar jadi ulama yang hebat. Di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Satu kali Yusuf Al-Marakushi, yang mana riwayat cerita ini, anak murid dia kata juga melalui bapak dia. Yusuf Al-Marakushi salah satu orang daripada negeri Maghrib ataupun Morocco. Morocco. Dia datang daripada Morocco kepada Damaskus, bukan Damaskus, pergi kepada Suria. Ziarah kepada Suria. Maka dia kata marartu binawa, aku lalu pada kampung yang nama kampung Nawa. Faraitu ala jisriha tiflan. Aku lihat lalu kepada kampung Nawa, aku lihat satu orang budak yang berada di retak. Budak seorang ini duduk di retak, duduk di atas retak. Budak ini yang mana Yusuf Al-Marakushi kata umur dia ni tak ada lebih daripada 10 tahun. Lihat budak ni duduk terletak di kampung Nawa, umur dia tak lebih daripada 10 tahun. Dan juga biyadihi kitabun yaqra'uhu. Di tangan dia ada kitab baca. Budak tu duduk baca terletak, sore dia. Manakala budak yang lain yang tidak sama dia, salah satu bucu lagi wasibyan yatlubun minhu ayal'aba ma'ahum. Budak-budak yang lain ni mari kepada dia. Mengata Yusuf duk lauhidkan, dia nampak dia duk baca surat. Tetkala budak lain mari hajak budak ni yang baca surat ni, hajak mari main sekali. Mari main sekali. Wa ya'ba alaihim. Tetapi budak yang sedia duk baca surat ni talak, patisir, tak say nak pergi. Tak say nak main sama dengan budak-budak yang lain. Subhanallah. Maka wa yastamirru fil qiraah. Baca situ. Fayatajazabunahu. Maka budak lain ni heret dia juga. Heret budak ni untuk nak pergi main boleh sama dengan mereka. Fayabki, maka budak ni tiak.
budak yang kena heret ni tiak. Tiak bukan apa dak, kalang tiak untuk nak bagi budak yang heret dia tu rasa kata tiak ni lepas dah juga pergi main turut mereka. Tinggal dia baca seperti biasa. Itu adalah satu budak yang mana Yusuf Al-Maraqushi tengok budak ni rasa pelik. Dan juga pergi cari bapak kepada budak ni. Dan juga kata kepada bapak budak ni kata a'tani bibnika. Menjaga baik-baik, pera molek-molek lah anakmu ni. Yang mana anakmu ini lahu sya'nu akan jadi orang yang hebat pada masa depan. Iaitu budak di dalam cerita ini iaitu Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi. Semenjak budak lagi kasih, suka nak baca surat, nak cari ilmu. Cari ilmu. Ini salah satunya adalah berkat daripada bapak dia. Yang mana bapak dia ni adalah raqiqul hal, orang yang susah biasa. Tetapi Al-Imam Al-Zahabi telah tulis satu cerita dan juga wisifat sataya kata bapak dia pia Syekhul Mubarak. Dia adalah orang tua yang hebat, yang berkat, yang ada keberkatan. Al-Waliyus Salih, orang juh. Bapak dia ni orang juh. Orang suka ibadat dan juga orang juh. Nak ayat kata dalam ni ulama kata, nak ayat kata Imam Nawawi dia jadi ulama yang hebat semenjak budak lagi, juh semenjak budak lagi. Di antara kesannya, dia dapat daripada kesan juh bapak dia. Seperti mana firman Allah SWT firman dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Dan juga bapak kepada dua budak yatim itu adalah bapak dia ni salihah, orang yang juh, orang yang salih. Satu ayat lagi Allah Ta'ala firman, wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah Ta'ala kata kepada kita, kalau kita orang yang takut apabila dia akan nak mati, dia takut kata dia mati dan juga dia akan nak tinggal keluarga dia, zuriyah dia, terakun dia, anak-anak dia, keluarga dia. Dia takut kata keluarga dia ni duk tak juruh ke apa. Maka dua perkara yang penting yang mana Allah Ta'ala royak kepada kita pada ayat ini, iaitu yang pasti kita buat belum kita nak mati, hei ibu, hei bapa, falyattaqullah. Semasa kita hidup, kita jadilah bapa yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita jadilah ibu yang takwa kepada Allah SWT. Wal yaqulu qawlan sadila. Maka kecek. Sama ada kecek dengan anak, kecek dengan isteri sendiri, isteri kecek dengan bapa, dengan suami, dengan qawlan sadila, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang betul, perkataan yang al-haq, yang benar. Yang lebih lagi daripada dua ini, kita bertawakal kepada Allah SWT semenjak selepas kita mati, Allah Ta'ala akan jaga anak kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita, kalau kita nak juruh, kalau kita nak anak kita yang juruh, maka kita juruhlah pada hari ini. Seperti Imam Nawawi, dengan sebab pak dia juruh, maka menyebabkan anak dia ni jadi anak yang juruh. Maka kaedah yang penting, apabila kita nak anak kita jadi anak yang salih, maka hari ini kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, jadilah bapa yang salih juga. Kita jadilah ibu yang salih juga. โอ้บรรดาพ่อโอ้บรรดาแม่ทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้ลูกของเราเป็นลูกที่ซอลิห์เป็นลูกที่ดีวันนี้เราก็ต้องเป็นพ่อที่ดีด้วยวันนี้เราก็ต้องเป็นแม่ที่ดีด้วยวะกานะอบูฮุมะซอลิฮะนะครับวะกานะอบูฮุมะซอลิฮะนี่เป็นกฎที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้แก่เราในayat Al-Quran. Ini adalah kaedah yang Allah Ta'ala memberi kepada kita. Maka Umar ibn Abdul Aziz, salah satu khalifah, yang mana Umar ibn Abdul Aziz ini mati pada tahun 11 Hijrah. Semasa dia nak mati, dekat-dekat nak mati, semasa dia tidur, dekat nak mati lah, sakit. Orang yang datang kepada dia, kata kepada dia, "Hei Umar ibn Abdul Aziz, hei Umar, kamu ni ada anak, maka wasiatlah satu patah
Wasiat kamu yang kamu nak wasiat kepada anak kamu. Nak pesan apa ke anak kamu, pesan lah. Orang memang kena royak kepada dia. Maka Umar Ibn Abdul Aziz kata, abillahi tukhawifunani, demi Allah kamu nak memberi penakuti kepada aku kan? Sesungguhnya aku laqad taraktu lahum, aku telah tinggal kepada mereka hanya satu saja, iaitu Allah Azza wa Jalla. Aku tinggal kepada mereka Allah saja. Mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka suka nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawab Umar Ibn Abdul Aziz, yang mana orang minta kepada dia untuk nak wasiat kepada adanya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi anak kecek dah ni segi budak, maka dia hafal Quran, dia ngapal Quran sebelum dia nak akil balik lagi. Imam Nawawi selepas itu dia hafal Quran. Masa dia umur 18 tahun, dia keluar daripada kampung dia Nawa untuk masuk dalam mengeluang. Sebab kita duk tanding, kita pindah pergi kepada Bakar untuk nak liyadrus wa yatlubul ilm, untuk nak ngaji, untuk nak cari ilmu di kota negeri Syam, negeri Suria yang dinama Damaskus, untuk nak ngaji hadis Rasulullah SAW dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain. Maka dia pergi ke Damas. Dia kata, aku berada di Damas 2 tahun untuk nak belajar cari ilmu dengan guru yang berada di negeri Damas. Dia kata, aku berada di Damas ni, semasa aku berada di Damas 2 tahun ni, lam yamas jamb al-ard. Lam yamassu jambul ard. Atau belakang aku ni, dalam masa 2 tahun aku berada di negeri Damas, negeri Damas ni, belakang aku dak biasa tepuh. Dak biasa tepuh tempat tidur sepanjang 2 tahun. Chan ใช้ ชีวิตอยู่ในเมืองดามัสกัสเพื่อแสวงความรู้ศึกษาแสวงความรู้กับบรรดาผู้รู้ในเมืองดามัสกัสเนี่ยใช้เวลา2 ปีโดยที่2 ปีนี้เนี่ยหลังของฉันไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่วันเดียวแม้แต่คืนเดียวที่จะแตะลงไปแตะกับพื้นหรือที่นอนanak murid dia ni rasa pelik. Kalau gitu balas mana Imam Nawawi tidur semasa 2 tahun, bukan masa yang pendek. Bukan masa yang sikit sajalah, 2 tahun tak tidur atas lemak. Imam Nawawi kata, kana lahul kutub, dia ada kitab dia, duk baca kitab. Yaqra'uhu wa yaktub tilatal lail. Kitab baca, kitab duk tulis sepanjang malam tak tidur. Fa idza naisa, apabila dia ngantuk, nama naumatan yasiratan akhadat nafsuhu. Dan apabila dia rasa ngantuk, duk baca surat waktu malam rasa ngantuk, dia tidur tak kitab dia. Kitab dia tidur untuk nak nafas dia ni semenjak sajalah. Apabila dia khabar, dia bangun. Akhadat nafsuhu, nafas atau jiwa dia rasa cun, kerapi ke rasa segar sikit, baca pula, tulis pula. 2 tahun 2 abalah ni. Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Dan juga selepas itu dia kata, inna laqad adha'na zamanan tawila. Sebenarnya kita ni duk lepas masa habis ni dengan tidak faedah ni banyak. Zamanan tawila. Raudai siah wela kat wela an mak mai pe lao. Tak ada masa lah kita untuk nak baca, nak cari ilmu, nak baca kitab, nak tulis ilmu-ilmu yang dapat daripada guru, tak ada masa lah. Maka aku mengata tak segah hatilah nak tidur. Dengan bahasa apabila aku tidur ni, dia akan makan masa yang banyak, dan juga aku akan luput daripada ilmu yang banyak yang aku nak baca daripada kitab, yang aku nak belajar sama-sama guru. Itu Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Ini adalah nawawi atau jihad, salah satu jihad.
salah satu jihad iaitu bersungguh dalam nak mempelajari dan juga cari ilmu. Pemuda kita nak krian nak suksa kita pada hari ini duduk di mana? Yuti nai kan rian kong Imam An-Nawawi. Tak jauh teruk kita daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi tengok jihad dia, mujahadah dia untuk nak cari ilmu. Kita, pemuda kita sekarang ni jauh benar daripada persungguhan ataupun ความพยายาม ความจริงจังของการแสวงความรู้ของผู้รู้ในอดีต hari ni pemuda kita, Yawachun kita pergi ngaji, hanya ngaji saja, ngaji lepas-lepas. Klik mari nak boleh ilmu, tak boleh ilmu, itu bukan peraden. Ini Imam Nawawi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala firman dalam Quran, sesiapa yang, dan juga mereka yang berjihad, jahadu fina, pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberi hidayah, akan tunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus yang kami sedia pada mereka. Ini Imam Nawawi. Sampai masa kita sekarang, kenal lagi Imam Nawawi siapa. Nawawi kata dengan sebab sungguh Imam Nawawi kita nak tengok. Sungguhnya balah mana sungguh. Balah mana Imam Nawawi sungguh. Dengan sebab dia dapat terkena pada masa kita lagi dan juga akan kena pada hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi dia bukan hanya sahaja nak kata tinggal benda haram sahaja. Siapakah benda yang harus, benda yang boleh kita nak buat, kita nak makan, Imam Nawawi pun tinggal juga. Tak say juga. Satu kali ada orang mari makan kepada dia untuk nak dia makan. Tetapi dia tolak, dia tak say makan, dia participate. Dia participate. Kerana dia kata akhafu an turattiba jismi fa anam. Aku takut apabila aku makan, aku makan benda yang rawi kepada aku banyak ni, dia akan masuk kepada tubuh aku, memberatkan tubuh aku. Apabila tubuhku berat ni, aku akan rasa tidur, rasa ngantuk dan juga akan tidur. Apabila aku tidur, aku akan rugi masa aku nak mempelajari, cari ilmu, nak baca kitab. Itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Sama juga wakayu seperti Al-Battih, Watimung. Wakayu yang banyak kerana negeri Suria ni adalah negeri yang subur, yang orang panggil kata nak tanah wakayu gapo ni akan subur, akan timur, akan dapatlah dia. Tetapi Imam Nawawi tak makan buah-buah kayu kerana takut ngantuk. Apabila makan Battih, Watimung, Watimung ada air, makan wak kenyang. Apabila kenyang akan rasa ngantuk dan juga akan tidur, akan wak ugi masa dia. Itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Ibadat dia, Imam Nawawi ni adalah seorang ulama yang dia hebat dari segi ibadat. Dia banyak al-qiyam, kathirul qiyam, diri malam, banyak panjang diri malam. Dan juga daimus sahar. Pada waktu sahur, sebelum waktu subuh ni dia semua bangun untuk nak qiyam. Dan juga banyak siyam, banyak berpuasa. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh anak murid dia, Ibnu Attar. Ibnu Attar ni mati pada tahun 724. Imam Nawawi mati bila? 676. Mati selepas tu guru dia 50 tahun. Alauddin Ibnu Attar. Dia kata lahu aklatun wahidah wa syurbatun wahidah fil yaumi wal lailah. Bagi Imam Nawawi, satu hari, satu malam, dia makan nasi, dia minum satu masa saja. Neng metanan, samrap Imam Nawawi sing pen karangan chang lu sing khau Alauddin Ibnu Attar lawa. Samrap ahanของ Imam Nawawi ในวันหนึ่งและก็คืนหนึ่งเนี่ยมีเพียงแค่มื้อเดียวเท่านั้น นั่นก็คือตอนไหนที่เขากิน masa mana yang Imam Nawawi makan? Iaitu masa sahur. Dia bangun maya tahajud sepanjang malam, sampai waktu sahur dia makan. Selepas itu sepanjang hari, setengah hari dia puasa, setengah hari dia tidak puasa pun, dia sibuk dengan baca
buku-buku, sibuk dengan cari ilmu, sibuk dengan ngaji sama-sama guru. Itu Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dia tuan-tuan. Dia bimeh. Takut makan banyak, wak we rasa ngatuk. Apabila ngatuk, wak we pergi masa, wak we luput daripada cari ilmu. Kita hari ni benar harus benar gapo yang halal, yang ada dapat makan juga, makan. Jauh kita daripada Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Imam Nawawi yang mana lahir pada tahun 631, mati pada tahun 670. Dia ada ayu ataupun masa yang dia hidup dalam dunia ini hanya 44 tahun dan juga beberapa bulan saja ataupun 45 tahun lah. Tetapi dengan ikhlas, dengan juhud dia, mujahadah dia, hebat dia dalam ikhlas semenjak dia mula mencari ilmu sampai dia tulis buku, sampai dia jadi guru. Dia adalah ulama yang jadi guru juga. Dia satu kali dia biasa jadi guru di salah satu sekolah yang nama sekolah tu Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Dimashq. Darul Hadis adalah salah satu tempat sekolah yang duk ngajar dan juga budak-budak yang mengaji mengenai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Darul Hadis sekolah ini, orang panggil Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Orang yang bina ataupun beli tempat-tempat ini untuk jadi sekolah iaitu namanya Musa ibn Adil Al-Ashraf. Musa ibn Adil Al-Ashraf dia adalah anak saudara kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Musa ibn Adil ini beli sekolah ini. Dia pia ni Musa, dia anak saudara kepada Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang dibuka negeri Palestin. Salahuddin Al-Ayyubi, penglima ataupun ketua tentera Islam yang dibuka negeri Palestin, lebih-lebih lagi Baitul Maqdis. Anak saudara dia inilah yang beli tempat ini dan juga wakaf untuk budak-budak boleh ngaji, boleh ngafal, boleh mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi pun biasa ngajar di sini juga. Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Al-Imam Nawawi, kita nak kata semenjak budak lagi dia bersungguh, berikhlas untuk nak cari ilmu. Bersungguh cari ilmu. Ada riwayat kata satu hari semasa dia berada di Dimashq, dia cari ilmu, dia ngaji sama tok guru, pergi kepada guru ni sebanyak satu hari 12 saat, 12 jam dia ngaji sama guru. Ataupun mudah-mudah kita kata satu hari Imam Nawawi ngaji 12 buku ataupun 12 madah. Imam Nawawi cai ciwitในแต่ละวันในช่วงที่ท่านอยู่ที่เมืองดามัสกัสเรียนกับบรรดาผู้รู้อิสลามเนี่ยในแต่ละวัน12 วิชาด้วยกัน. Ada wicha mengenai dengan nahu, ada wicha mengenai dengan usulul fiqh, ada wicha yang mengenai dengan fiqh, hadis dan juga lain-lain lagi. 12 madah, 12 jam yang bersama dengan guru untuk baca kitab sama dengan guru, untuk mempelajari, ambil ilmu daripada guru. Itu adalah ulama yang dulu. Ulama dulu mereka belum nak jadi ulama, belum nak jadi puru, mereka sungguh dulu dalam nak mencari ilmu. Apabila mereka cari ilmu, rasa dia dah masak, dia mula nak memberi ilmu kepada orang lain. Dia mula nak hajar orang lain. Itu ulama yang dulu. Ini adalah sunnah ulama-ulama dulu. Kita mesti kena cari ilmu, ngaji adab daripada ilmu, ambil marayat daripada guru, ambil ilmu daripada guru. Apabila kita dapat marayat, adab, akhlak, apabila kita dapat ilmu daripada guru, mulalah kita ngajar kepada orang lain, ngajar kepada orang kampung. Mudah-mudahan ilmu itu akan dapat manfaat. Kerana guru yang kita ambil ilmu daripada dia pun pelajari daripada guru dia juga. Dan guru dia mempelajari daripada guru dia yang mana mempelajari ilmu itu sampai kepada tabi'in ambil ilmu daripada sahabat ambil ilmu daripada Rasulullah dan Rasulullah ambil ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu Al-Imam Nawawi. Dia duduk dalam dunia ini hanya 45 tahun saja, 44 setengah. Tetapi
dalam bab rumuskan peringkat sanawi, peringkat jami'i, peringkat dunia kena Imam Nawawi, yang mana dia dengan ikhlas dia ini kitab yang banyak dia tulis diguna oleh orang ramai di dalam dunia. Orang kenal belakang kitab dia. Salah satu kitab dia iaitu Riyadhus Salihin. Kita biasa dengar Riyadhus Salihin adalah sebuah kitab bagi Imam Nawawi juga, yang mana dia himpun hanya hadis daripada Rasulullah SAW. Ada dalamnya hadis sahih, kebanyakan hadis sahih, hadis hasan, ada sedikit saja daripada hadis-hadis dhaif. Tetapi kalau kita berziarah kepada markas pusat-pusat Islam, kita pergi ziarah kepada masjid-masjid Islam seluruh dunia, mana-mana tempat, mana-mana negeri, kita akan jumpa kitab Riyadhus Salihin dalam masjid ataupun tempat-tempat itu. Sama ada bahasa Arab, sama ada bahasa yang lain. Riyadhus Salihin adalah kitab yang paling tabak pim banyak sekali selepas daripada Al-Quran. Kitab Riyadhus Salihin adalah kitab yang paling banyak sekali yang mana orang terjemah kepada bahasa-bahasa yang banyak dalam dunia. Dan juga tabak pim dia tu baik. Riyadhus Salihin. Kitab Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah yang kita belajar, Arba'in Nawawiyah yang kita belajar sekarang mengenai dengan sirah dia Imam Nawawi, sisip hadis Imam Nawawi, kitab ni pun adalah salah satu kitab yang hebat, kitab yang kena, yang mana berapa banyak juta orang dalam dunia ini yang menghafalkannya. Meruki lan kontitong cam hadis, sisip hadis Imam Nawawi ni dunia ni rong cak Al-Quran. Selepas daripada orang hafal Quran habis sebuah, tidak ada kitab hadis yang lain yang mana semenjak budak, semenjak pelajar, wairun ataupun tua, selepas mereka ngapal Quran, mereka mula dengan ngapal kitab hadis yang nama kitabnya 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Ini nak tunjuk bahawa kitab Imam Nawawi dan juga Imam Nawawi dia adalah seorang ulama yang ikhlas dan juga soleh niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab inilah berapa juta orang yang hafal kitab 40 hadis Imam Nawawi, dan juga berapa banyak pahala yang akan sampai kepada orang yang tulis, iaitu Al-Imam Nawawi. Walaupun dia dah ada di dalam kubur, banyak mana yang dia akan nak dapat pahala. Yang mana dia himpun hadis hanya 42 hadis saja, tetapi juta-juta orang Islam dalam dunia ini yang hafal hadis ini selepas daripada Al-Quran. Ini namanya kata ikhlas. Seorang ulama, seorang tokoh yang mana dia hidup dengan masa yang singkat saja, tetapi kitab dia akan duduk sepanjang masa sampai kepada hari kiamat. Orang akan hafal kitab ini, orang akan mempelajari kitab dia, ulama akan mari mengajar kitab dia, akan mari tulis syarah atibai hadis-hadis dalam kitab ini sampai hari kiamat. Sampai hari ni tak habis-habis lagi. Ulama baru-baru mari tulis syarah, mari nak atibai nangsa hadis yang Imam Nawawi tulis ini, dan juga akan sampai hari kiamat, yang mana pahala ini pun akan sampai kepada tuai bagi kitab ini, iaitu Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Keikhlasan dia, yang mana ikhlas kita akan belajar pada minggu depan pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam kitab ini, kepentingan ikhlas, kepentingan niat kita akan belajar sama pada halaqah yang depan. Kita akan kenal ni riwayat kata Imam Nawawi ni contoh bagi kita. Kita bukan nak baca sirah dia, sejarah dia, tak tidur sepanjang 2 tahun atas lemak tidur. Bukan kita nak WhatsApp serupa dengan dia. Tetapi kita nak baca kepada ibu dan bapa, kepada saudara pemuda yang sedang dengar. Untuk apa? Untuk nak jadi reban dan cai kepada kita. Untuk nak jadi hemah kepada kita. Apabila kita jadi pelajar, sama ada kita muda, tua, kita kena sungguh ngaji. Kena sungguh. Kena rajin dengan majlis-majlis ilmu. Kerana ngaji ini adalah semenjak kita wanak sampai kepada kita mati. Ilmu akan penting untuk kita nak hidup semasa kita hidup dalam dunia ini. Kerana apabila kita tidak ada ilmu daripada kitab sunnah, kita akan nak jalan dalam jalan yang akan lurus kepada Al-Jannah, syurga yang Allah Ta'ala sedia kepada kita sebagai orang beriman, kalau kita tidak ada ilmu.
Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itu 2 kitab sahaja. Kitab yang banyak lagi lah Imam Nawawi tulis, yang mana talaklim, tiap-tiap kitab yang dia tulis ni adalah kitab sangat penting. Sama ada kitab bagi hadis adalah kitab yang penting, bagi fiqh adalah kitab yang penting, yang mana dunia ambil untuk nak buat jadi wicai, untuk nak ngaji, untuk nak ngajar, untuk nak jadi rojak ke dalam tulisan, dalam ngajar guru, adalah kitab yang penting. Itu segala semuanya bukan melainkan hanya ikhlas Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dia mati pada tahun 676. Dia mati di kampung Nawa. Dia tanam mayat dia di kampung Nawa rahmatullahi alaih. 45 tahun dia guna masa. Masa yang sedikit dia guna masa dengan khidmat Islam benar-benar. Kerana dia mempelajari, dia tulis kitab yang banyak, yang hebat. Dia tinggal ilmu. Orang kata saka-saka yang penting, warathatul anbiya, ulama. Dia adalah orang yang dapat bersaka ataupun saka daripada Rasulullah, dan juga mereka akan tahu saka itu kepada kita. Imam Nawawi mati 700 tahun, 80 tahun dah. Tetapi di atas segala ilmu yang dia tulis, kitab-kitab dia sampai kepada kita sekarang. Itu Nawawi kata ikhlas Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Dia hidup dengan tidak berkahwin, tidak ada anak, tetapi sepanjang hidup dia hidup demi untuk berkhidmat kepada umat Islam, yang mana umat belakang ni dapat manfaat daripada kitab-kitab dia yang banyak. Maka kita berdoalah kepada mereka, rahmatullahi alaihi, Allahumma arham. Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada mereka. Dan juga kita sungguhlah dalam nak mempelajari kitab-kitab yang mereka tinggal pusaka ini kepada kita, kerana kita tidak kerja lain, tidak mesti kena buat seperti mereka, tetapi kita nak baca sirah mereka, nak kenal Imam Nawawi siapa ni, untuk jadi reban dan cahaya kepada kita, untuk kita nak buat balas mana sungguh serupa mereka, walaupun tak serupa peratus, walaupun 100% kita serupa mereka, tetapi apabila kita dengar sejarah mereka, kita rasa sungguh nak beribadat, kita rasa sungguh nak ngaji, kita sungguh nak dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar ini pun kita dah dapat manfaat yang besar. Kita dapat faedah yang besar, yang mana kita telah dengar sejarah-sejarah mereka. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ni lah. Silap salah saya minta maaf. Kesilapan, kekurangan segalanya adalah daripada kejahilan saya sendiri. Yang betul, yang benar itu daripada Allah dan Rasulullah. Maka sekadar inilah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحببتك اللهم محبة دعاء لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال، وأحببتك اللهم وخانت